Baik, pada bahagian yang sebelumnya saya telah tunjukkan kepada bahagian pertama saya telah tunjukkan tentang bagaimana perspektif tentang jurang kajian ataupun gaps dalam sebuah kajian. Bahagian kedua saya telah membincangkan tentang bagaimana kita nak memahami dengan lebih mendalam lagi mengenai apa yang disebutkan sebagai gap kajian, ya. Tapi di dalam bahagian yang ketiga ini saya akan lebih fokus kepada bagaimana kita nak mencari gap untuk kajian kita. Contohlah kajian kita menetapkan kajian kita adalah bertujuan untuk melihat adakah apakah aspek tentang pendidikan alam sekitar telah dibicarakan dalam konteks kajian-kajian yang lepas, ya. Kajian-kajian lepas lah, maknanya kajian-kajian lepas sejauh manakah pendidikan alam sekitar itu sudah dilihat dalam konteks pengajian tinggi. Mungkin sebelum ini kita mengetahui ada pendidikan alam sekitar dibincangkan, ya, dalam kajian-kajian lepas, iaitu kajian-kajian yang melihat kepada bagaimana pendidikan alam sekitar itu, modul pendidikan alam sekitar itu diterapkan di peringkat tadika, di peringkat sekolah rendah dan peringkat menengah. Bagaimana pula dengan pendidikan alam sekitar di peringkat pengajian tinggi, sejauh mana ianya telah diterapkan dan bagaimana ia berlaku, ya, pembelajaran yang menerapkan dan menekankan tentang aspek alam sekitar. Adakah hal ini telah dibincangkan ataupun adakah pendekatannya sama seperti mana di peringkat rendah, menengah dan juga pengajian tinggi? Adakah kita perlukan pendekatan yang sama? So dalam konteks ini, contoh, ya, dalam contoh ini untuk kita memahami gaps dan mencari gaps, pertama ada dua kaedah yang saya rasa penting untuk kita lihat, iaitu pertama kita boleh menggunakan idea kita sendiri, ya, idea lah. Contohlah kita memang ada background sikit, latar belakang kita memahami tentang sesuatu isu. Contoh kita memahami tentang pendidikan alam sekitar, sudah dibicarakan di peringkat tadika, prasekolah, rendah dan menengah, tapi bagaimana dia diterapkan di peringkat pengajian tinggi, ya. Kita sudah ada idea itu secara awalnya dan kita memang berhasrat untuk mengkaji tentang sejauh mana pendidikan alam sekitar telah dibicarakan ataupun telah diterapkan dalam peringkat pengajian tinggi. Itu kita punya idea awal. Kalau kita dah ada idea itu, bagus, ya. Pertama kita gunakan idea sendiri, ya, sendiri. Okey. Yang mana idea kita ini perlu kita buktikan bahawa ada gapsnya, kurangnya perbincangan, kurangnya kajian ataupun pendekatan model yang dibicarakan dalam konteks pendidikan alam sekitar di peringkat pengajian tinggi, ya. So itu kita perlu buktikan bahawa wujud perkara-perkara tersebut. Oleh itu, apa cara yang kita boleh lakukan? Iaitu pertama, kita kena membuat membuat pembacaan kepada artikel-artikel kajian yang lepas, ya. Kita kena buktikan. Pertama kita nak melihat strata pendidikan di Malaysia, ya, peringkat pengajian pendidikan di Malaysia, di peringkat prasekolah, sekali peringkat sekolah rendah, ya, menengah dan juga peringkat pengajian tinggi, ya, menengah dan pengajian tinggi lah, IPT lah, disebut IPT. So dalam kita nak membuktikan wujudnya gaps atau perbincangan dalam kalangan akademia ataupun para sarjana dalam bidang ini, kita kena membuat carian macam mana pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah rendah, di peringkat prasekolah rendah dan menengah telah dilaksanakan, dan apa pula di peringkat pengajian tinggi, ya. Adakah hal ini telah dibicarakan dengan sama? Kita melihat ini dari perspektif kajian-kajian lepas, ya, ataupun melihat dari segi pelaksanaan. So mungkin kita boleh membuat carian di dalam internet, melihat kepada kata kunci yang penting untuk kita dapatkan tentang pendidikan alam sekitar di peringkat prasekolah, rendah, menengah dan IPT. Di situ kita boleh contohnya dalam perisian ini kita boleh gunakan Mendeley. Kita boleh melihat Mendeley, bagaimana pendidikan menggunakan Mendeley untuk membuat sorting ataupun sorting dalam bahasa Melayu, membuat pengasingan, ya, antara perbincangan lepas berkenaan dengan pendidikan alam sekitar di peringkat rendah, menengah
dan juga pengajian tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan teknik sama ada menggunakan kaedah kualitatif untuk membincangkannya, kualitatif kan, ataupun menggunakan kaedah kuantitatif untuk melihat dan menunjukkan gaps yang wujud ya. Kuantitatif mungkin kita boleh menggunakan pendekatan bertema ya, pendidikan prasekolah, pendidikan alam sekitar bla bla apa ni. So kita nak kaji satu persatu lah, kita nak lihatlah satu persatu dalam kajian kita bagaimana ia telah dilaksanakan lah. So itu kita gunakan document review dan melihat apakah mungkin policy semasa yang berkaitan dengan pendidikan alam sekitar, merentas kurikulum ya, rendah menengah dan IPT kalau ada ya. So kita boleh lihat itu. Dari segi pendekatan kuantitatif pula, kita boleh gabungkan ya, kualitatif dan kuantitatif. Kita boleh melihat dari aspek kajian-kajian lepas ya, berapa banyak kajian. Contohlah kita telah tetapkan dalam pencarian artikel kita di dalam beberapa database dari tahun 2015 hingga ke 2020 ya. So kita boleh lihatlah mungkin secara kuantitatif kita boleh buat checklist semak, personalized semak untuk kita melihatlah kajian-kajian berkaitan dengan pendidikan alam sekitar dengan berkaitan mengikut peringkat-peringkat ya, sekolah prasekolah kan, prasekolah, lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah dan IPT kan. IPT tu kita boleh justifikasikan ataupun define apa dah IPT ya. So daripada sini kita boleh melihat mungkin berapa jumlah artikel yang membincangkan tentang aspek pendidikan alam sekitar. Okay. So dari sini kita boleh tengoklah, kita boleh quantify secara kuantitatif dan melihat ianya. So dari sini kita boleh melihat juga jurang yang timbul untuk kita memberi fokus apakah model yang terbaik ya untuk kita terapkan tentang pendidikan alam sekitar di peringkat pengajian tinggi. So IPT mungkin ada juga terbahagi kepada beberapa perkara, beberapa peringkat ya, mungkin ijazah, masters, atau PhD kan. So macam mana kita nak merangkul ini untuk membincangkan aspek ini. So bukan aspek dari segi bilangan saja ya. Kalau kajian kuantitatif ni, content analysis ni, kita boleh menggunakan beberapa keyword carian lagi yang dapat melihat dan menentukan yang boleh diukur secara kuantitatif untuk melihat sesuatu bidang tersebut, suatu perkara itu telah dibincangkan di kajian lepas. So ada sebenarnya banyak kaedah yang kita boleh tentukan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat juga jurang-jurang kajian. The best adalah kalau kita dapat melihat ianya daripada perspektif kuantitatif dan kualitatif kalau tuan-tuan dan puan-puan berkeupayaan ya. So saya sangat berminat untuk berkongsi tentang bagaimana kita nak membuat kajian analisis kandungan menggunakan kaedah kuantitatif. InsyaAllah kalau kesempatan saya akan ajarkan. Ini bagi yang mana kita sudah ada idea asal kita ya, dari segi pengalaman kita, pembacaan kita awal kita ya, kita dapati ada perkara yang ni. So kita kena buktikan melalui pencarian-pencarian kita di dalam database. So daripada ini kita boleh membuat carian. Contoh kalau kita menggunakan idea sendiri ya, contohlah kita dapat segugusan ya, isu berkaitan dengan pendidikan alam sekitar. So kita boleh kelaskanlah dia. Kalau kita lihat ini ya, gugusan artikel yang telah saya kutip ini, so macam mana saya nak mengasingkan antara satu dengan lain, mungkin saya boleh gunakan teknik sorting ini. Saya buat searching dekat tools ini, saya akan buat searching tentang sekolah rendah. Ada tak di pasal sekolah rendah, sekolah rendah. Okay, kalau tengok sekolah rendah, ada beberapa artikel yang membincangkan sekolah rendah. Ada tak kita gunakan ini, sekolah rendah. Okay, kalau kita gunakan tanda tersebut, dia akan bagikan beberapa artikel. So kita boleh klasifikasikan dia. Mungkin kita boleh buat satu folder tentang sekolah rendah, sekolah bagaimana pendidikan alam sekitar dibincangkan di peringkat sekolah rendah. So kita boleh buat new folder. Okay, new folder tentang sekolah rendah, macam mana dibincangkan di sekolah rendah. Okay, so kita pergi tadi. So, ini ada artikel-artikel yang mana ada
membahaskan tentang sekolah rendah. So kita klik letak sekolah rendah. So sekolah rendah dalam artikel ini. Sekolah rendah. Kalau ada lah, kalau berkaitan, kalau tak berkaitan kita boleh buat sorting kemudian. So ini cara kita melihat dari segi mungkin isu-isu bagaimana ianya telah dibuat. Itu adalah contoh asas. Contohlah kalau kita nak melihat tentang itu dari segi isu utamanya, mungkin isu lah, mungkin itu dari segi fokus lah kan, fokus gap ataupun tema ataupun tajuk yang belum dibuat, ataupun fokus kajian yang belum dilaksanakan dengan mendalam kajian lepas. Tapi bagaimana pula kalau kita nak mengkaji tentang dapatan kajian yang melihat dari segi contohlah tahap kesedaran alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Contohnya kalau kita dapat contoh, mungkin kita boleh buat sorting tentang melihat segi dapatan. Kita boleh search dapatan kajian, kita boleh dapatkan. Jadi so lihat semua ini adalah perkat istilah-istilah yang akan artikel yang mana mempunyai istilah ataupun kata kunci dapatan di dalamnya. So daripada sini kita boleh membuat carian dengan lebih pantas, apa dapatan kajian yang telah hasil kajian. Ini hasil kajian terus ditunjukkan di sini untuk kita membuat carian dengan lebih pantas dan juga membaca dengan lebih pantas kan, dan dapat kita mengasingkan tiap-tiap artikel itu di dalam kita punya folder di dalam Mendeley. Itu lebih baik lah. So kita boleh tengok dapatan. So the best adalah apabila tuan-tuan dan puan-puan dah dapatkan ini, kita boleh buat nama dia literature review matrix dalam bentuk scoping kan. So kita terus fokus kepada isu yang dibuat. So kalau kita sini kita akan tulis nama penulis, ini apa skop mana yang kita nak carilah, yang kita nak kaji. Sini kita punya ulasan lah kan. Okey, so daripada sini mungkin kita akan petik yang ni punya dapatan di sini kan. Yang ni contoh kita petik dapatan yang di sini kan. So dia secara automatic ni kita gunakan Microsoft Word. Kita gunakan Microsoft Word. Lepas tu kita buat citation di sini dan di sini. So kita copy lah mana-mana pernyataan yang ada menyatakan tentang dapatan kajian. So kita masukkan di sini dapatan kajian apa, dapatan kajian apa. Ini contoh ini X 2021, ini Y 2020 Ini kita punya ulasan lah tentang apa skop yang dibincangkan di sini. Kalau kita cari kesalahan dapatan, so kita boleh rekaskan di sini. Dapatan daripada Y apa, so kita boleh rekaskan di sini ya. So kita boleh buat citation di dalam Microsoft Word. Dalam masa sama, dalam kita buat ini, kita boleh merangka penulisan dan untuk melihat gap pada dapatan-dapatan yang lepas ya. So daripada sini, daripada literature review matrix inilah sebenarnya bagaimana kita nak menafsir wujudnya perbezaan, kekurangan, persamaan dan juga apa trend yang berlaku ya. So itu lebih baik untuk kita lihat. So kita akan panjangkan lagi perbincangan ini. So saya rasa itu saja untuk bahagian ini, part yang ketiga. So kita akan move kepada part yang keempat selepas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan dapatkan info terkini mengenai apa yang saya kongsikan di dalam channel YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.